Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Norma binti Muhammad Yaakob dari kumpulan 5 akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk bincangkan tajuk-tajuk izat yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Pengertian ijaz Al-Quran ialah dari segi bahasa, ketidakberdayaan atau keluputan dan juga terwujudnya ketidakmampuan. Manakala dari segi istilah pula ialah ilmu Al-Quran yang membahas kekuatan susunan lafaz dan kandungan Al-Quran hingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lain. Tujuan ijaz Al-Quran ialah yang pertama, membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada manusia. Yang kedua, membuktikan bahawa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan rekaan Jibril dan juga bukan tulisan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghahnya bahasa manusia. Yang keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekaan manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Pengertian mukjizat. Mukjizat ialah secara etimologi bererti lemah atau tidak mampu. Mukjizat dalam segi istilah pula, para ulama mukjizat dalam istilah para ulama adalah suatu hal yang luar biasa yang disertai tentangan dan tidak dapat ditandingi. Jenis-jenis mukjizat. Yang pertama, mukjizat indrawi atau hisyiyah. Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Daud dapat melembutkan besi, yakni mukjizat dari segi fizikal. Yang kedua, mukjizat rasional ataupun akliyah. Mukjizat ini sesuai berdasarkan kemampuan intelektual yang rasional. Contoh dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, iaitu mukjizat Al-Quran yang kekal hingga hari kiamat. Bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran dalam melemahkan manusia untuk mendatangkan sepadan dengan Al-Quran terdiri daripada aspek lafziyah, iaitu lafaz, maknawiyah, iaitu makna, dan ruhiyah, iaitu psikologi. Semuanya berdasarkan interchangeable dan bersatu sehingga melemahkan manusia untuk menandinginya. Bentuk ijaz Al-Quran yang dapat dicapai oleh akal manusia yang telah diungkap oleh ulama. Keharmonian uslub bahasanya, keindahan dan ketelitian redaksinya, bermakna hukumnya dan teorinya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata keharmonian uslub bahasanya, keindahan dan ketelitian redaksinya, maknanya hukum dan teorinya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya seperti al-hayat, iaitu hidup, dan al-maut, iaitu mati, sebanyak 145 kali. An-naf'u, iaitu manfaat, dan al-mudarrah, iaitu mudarat, sebanyak 50 kali. Al-har, iaitu panas, dan al-bar, iaitu dingin, sebanyak 4 kali. Al-rahbah, iaitu takut, dan al-walbah, iaitu harap, sebanyak 8 kali. Dan al-syaif, iaitu musim panas, dan al-syita, iaitu musim dingin, sebanyak 1 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, iaitu atau pemakna yang dikandungnya seperti al-had dan al-zira'ah, iaitu membajak atau bertani, sebanyak 14 kali. Al-us dan al-durur, membangga diri atau angkuh, sebanyak 27 kali. Al-aqlu dan al-ur, iaitu akal dan cahaya, sebanyak 49 kali. Al-jahru dan al-alaniyah, iaitu nyata, sebanyak 16 kali. Al-Quran, Al-Wahyu dan Al-Islam sebanyak 70 kali.
Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibat. Yang pertama, al-infak, iaitu infak dengan al-ridha, iaitu kerelaan sebanyak 73 kali. Al-bukh, iaitu kikir, dan al-hasarah, iaitu penyesalan sebanyak 12 kali. Al-kafirun, orang kafir, dengan al-nar atau al-ahraq, iaitu neraka dan pembakaran sebanyak 154 kali. Al-zakat, 9 zakat. Al-zakat atau penyucian. Dan al-barakah, kebajikan yang banyak sebanyak 32 kali. Al-fahishah, iaitu kejian, dan al-ghadab, iaitu murka sebanyak 26 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan bilangan penyebab. Al-israf, iaitu pemborosan, dan al-sur'ah, iaitu tergesa-gesa sebanyak 23 kali. Al-mau'izah, iaitu nasihat, dan al-lisan, iaitu lidah sebanyak 25 kali. Al-asra, iaitu tawanan, dan al-harb, iaitu perang sebanyak 6 kali. As-salam, iaitu kedamaian, dan al-tayyibat, iaitu kebajikan sebanyak 60 kali. Pendapat ulama terdahulu tentang ijaz Al-Quran. Abu Ishaq Ibrahim An-Nizam dan pengikut Syiah berpendapat bahawa kemukjizatan Al-Quran adalah dengan syara syirfah. Maksudnya ialah bahawa Allah memalingkan orang-orang Arab yang menentang Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk menghadapinya. Pendapat ini salah. Satu golongan ulama berpendapat bahawa Al-Quran bermukjizat dengan balaghahnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Pendapat ahli bahasa. Sebilangan yang lain berpendapat bahawa mukjizat Al-Quran adalah kerana mengandungi badik yang sangat unik dan berbeza dengan apa yang dikenal dalam perkataan orang Arab pada umumnya. Golongan lain berpendapat bahawa Al-Quran mukjizatnya terletak pada pemberitaannya tentang hal-hal gaib yang telah lalu dan yang akan datang yang tidak ada seorang pun yang tahu. Segolongan lagi berpendapat bahawa mukjizat Al-Quran terjadi kerana mengandungi berbagai macam ilmu hikmah yang dalam. Pendapat ulama mutakhir tentang ijaz Al-Quran. Dr. Rashad Khalifah, beliau tidak menghitung huruf mudha'ah sebagai 2 huruf tetapi sebagai 1 huruf. Beliau juga menghitung 1 basmalah untuk seluruh Al-Quran. Beliau tidak hitung basmalah dalam 112 surah yang lain dan bermakna beliau mengesampingkan kata Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Abdul Razak Naufal menulis tentang tema yang menjelaskan keharmonian dan kesesuaian yang terjadi di antara jumlah kata-kata Al-Quran. Sekian, terima kasih.